Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma afina fi abdarina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi Masih ada urusan sikit. Jadi insyaAllah kita akan sambung bab ulum hadis dan kepentingannya, iaitu kita masuk perbezaan hadis Nabi dan hadis Qudsi serta Al-Quran. Jadi ada 3 perkara dalam agama ini, kita akan tengok satu persatu lah, supaya pelajar dapat faham apakah hadis yang kita belajar lah, apakah hadis yang ada perbuatan, ada percakapan, adanya takrir Nabi. Dan hari ini kita akan sambung lagi perjalanan kita, perbahasan kita yang lebih terperinci, iaitu perbezaan antara hadis Nabi, hadis Qudsi dan Al-Quran. Okey, kita akan tengok berada di sinilah. Okey. Okey, nampak Nampak? Nampak Ustaz. Mana pergi hilang? Okey, siapa nak baca? Saya Ustaz. Okey, baca. Yang mana satu Ustaz? Ni. Perbezaan antara hadis Nabawi, hadis Qudsi dan Al-Quran. Hadis Qudsi, sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ilham atau mimpi, kemudian baginda menyampaikannya dengan menggunakan perkataan baginda sendiri. Contoh hadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa an Allah subhanahu wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tuzalimu rawahu Muslim. Artinya daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang diriwayatkan daripada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikannya haram bagi kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Riwayat Muslim. Okey, baik. Terima kasih. Jadi kita tengok pertama hadis Qudsi ni, kita akan tengok pertama wahyu daripada Allah. Semua ni wahyu. Hadis Nabi pun wahyu, hadis Qudsi pun wahyu, Al-Quran kalam Allah. Okey, itu yang pertama lah. Jadi tengok sini, bila hadis Qudsi ada wahyu daripada Allah, daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada 2 cara. Pertama ilham, yang kedua mimpi. Ilham tu maksudnya datang secara macam kita tengah belajar, dapat macam tu panggil ilham, saya tak sedar lah. Kalau mimpi tu tengah tidur. Okay, dah ada 2 cara. Kemudian bagaimana menyampaikan dengan menggunakan perkataan baginda sendiri. Okey, itu maksud dia. Kalau Al-Quran, kita akan tengoklah berbeza dia. Kalau Quran memang sebiji Jibril alaihissalam mengajarkan Nabi. Tapi kalau ni Nabi yang guna perkataan dia sendiri. Okey, tengok. An Abi Dzar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rawa an. Adakah nampak kasih bila kata dari riwayat daripada Allah. Bila sebutnya daripada Allah, bermakna inilah hadis Qudsi, bukan Quran. Bukan ni hadis Nabawi, tapi dia panggil hadis Qudsi. Lepas tu dia kata annahu, sesungguhnya qala
Yang qali merujuk kepada Allah. Faham situ. Jadi bila nampak begini, maksudnya kita dah faham inilah hadis kursi. Jadi kita tengok baik-baiklah. Contohnya kita tengok dalam hadis yang sebelah ni, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kat sini maksudnya ini adalah hadis Nabi. Tapi di sini rawaan Allah, kita baca rawaan anillah subhanahu wa ta'ala annahu qala. Jadi kita nampak dua perbezaan. Kita nampak. Jadi bila nampak ini daripada Nabi, yang ni daripada Allah. Jadi kita nampak yang ni hadis Nabawi, yang ni hadis Qudsi. Okey, nampak? Jelas? Ustaz, saya bilang. Ya. Kiranya hadis Qudsi ni khusus daripada Allah sahaja. Ya, makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey. Terima kasih. Ada lain? Ada lain? Tak ada lah. Okey. Jadi ini pengertian dia. Bahasa mudah tadi lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah SWT. Hadis kursi ni tak silap saya tak banyak. Yang sahih yang sahih lebih kurang 40 ke 50, saya tak ingat. Saya lama dah, tapi saya ada download buku lah. Ada buku PDF, saya tak beli. Tapi adalah buku dia. Jadi saya akan tunjuk sikit lah jap. Saya tunjuk buku dia tu. Cetakan tu pun banyak. Jadi antaranya ni buku saya pernah tengok buku ni satu, tapi saya tak pernah beli lah. Nanti saya pernah baca dah dekat library saya, library UIA dulu lah. Hadis kursi dia adalah dah diterjemahkan. Banyak dah terjemahan kan ni. Ustaz. Ya. Hadis Nabawi itu pula macam mana? Apa maksud dia? Kan kita dah terangkan lepas bahawa hadis Nabi, tadi kan saya tunjuk tadi, bila hadis Nabi bermaksud lafaz perkataan takrir Nabi. Kan saya tunjuk kat sebelah ni, nampak? Nampak kat sini sebelah ni? Nampak Syukri? Nampak Ustaz, nampak. Kita kena tengok sini. Anin Nabi sallallahu annahu qala. Bila yang qala ni balik kepada Nabi. Yang ni qala ni balik pada Allah Ta'ala. Dia begitu. Kalau daripada Nabi ni maksudnya Nabi yang lafaz, segala maknanya daripada Nabi. Jadi kita tengok daripada sanad tu dan matan tu, kita tengok kat sini. Nak tahu nak berbeza dia di bahasa Arab lah. Kalau nak tengok pada bahasa terjemahan dia, bahawa baginda bersabda macam tu. Kalau sini sesungguhnya Allah telah berfirman, macam tu. Tu bezanya kita tengok kat situ lah. Boleh? InsyaAllah. Okey, itu antaranya lah. Tadi saya pun tak bahaskan maksud hadis ni. Kita tengok akan lain lah, akan datang. Apa pun kita tengok yang ciri perbezaan dia. Ciri perbezaan dia antaranya ni belajar-belajar yang berminat buku tu boleh belilah. Bahasa Arab ada. Kan? Tapi kalau nak bahasa Melayu boleh beli lah kat Telaga Biru tu. Okey, siapa nak baca? Seterusnya makna dan lafaz. Siapa nak baca nombor satu ni? Siapa nak baca? Saya Ustaz. Okey. Makna dan lafaz. Makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lafaz daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Qudusi. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Sampai. Hadis Nabawi, makna dan lafaz daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, makna dan lafaz Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terima kasih. Ini yang pertama, kita kena tahu aspek yang pertama, makna dan lafaz. Jadi ada kursi, makna daripada Allah dan lafaz daripada Rasul macam tadi ya. Tengok. Daripada rawa'anillah. Jadi maksudnya dia dapat daripada Allah, makna daripada Allah, tapi lafaz dia daripada Nabi. Kalau hadis Nabawi, semuanya daripada Nabi. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Jadi nak beza dia antaranya kita tengok daripada sudut matan tu, dari sudut sanad dia tu. Siapa yang kata daripada anin Nabi ke, anillah ke, itu kita akan tengok. Tapi Al-Quran semuanya daripada Allah SWT diturunkan melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril akan mengajarkan kepada Nabi SAW. Itu aspek pertama, iaitu aspek makna dan lafaz. Okey. Okey, seterusnya siapa nak baca nisbah? Saya Ustaz. Okey. Nisbah.
dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu dengan alaihi lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbi. Hadis kursi. Hadis kursi, hadis nabawi dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dinisbahkan kepada Allah dengan lafaz qala Allah Subhanahu taala. Okey, terima kasih. Okey, bila ada kursi, tu kata penting kita tengok kat sini, dekat nisbah ni maksudnya disandarkan. Disandarkan siapa yang kata. Adanya lafaz qala Rasul pertama, tetapi fi ma yarwihi an rabbi, diriwayatkan dia ambil hadis hadis tu daripada an rabbi, daripada Tuhannya. Tu maksud dia. Kalau kat sini nak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct terus. Yang tu kan. Kalau sini ada lagi perkataan fima yarwihi an rabbihi. Kalau sini rawa anillah. Jadi kita nampaklah kedua perbezaan di situ. Kalau Al-Quran terus qala Allah Subhanahu wa taala. Tu panggil nisbah, disandarkan. Jadi perkataan ni kena tengok baik-baik. Sebab tu bila kita nak baca hadis, kita kena baca daripada awal. And siapa kena baca daripada, tidak pun start daripada sahabat. An Abizar and an Nabi. Baru kita nampak hadis ni hadis Rasul ke, hadis Nabawi ke, hadis kursi ke, baru kita nampak. Lepas tu kalau kita biasa-biasa kita baca matan ni kan, baca matan kat sini je, tapi tidak baca sanad dia. Jadi itu tak berapa comel, tapi nak baca pun tak ada masalah. Tapi kalau orang pengkaji hadis tak akan baca daripada sini. Baru dia akan tahu siapa hadis ni, hadis Nabawi ke, hadis fi'li ke, hadis qauli ke, hadis takrir. Itu bezanya orang pengkaji hadis yang dia akan melihat hadis pelbagai sudut. Okey, itu nisbah. Okey, yang ketiga siapa nak baca? Periwayatan. Siapa nak baca? Periwayatan. Siapa nak baca? Saya. Okey. Riwayatan. Hadis kursi. Dia sekali Ustaz, hadis Nabawi sekali ada. Ya, sekali. Hadis kursi dan hadis Nabawi diriwayatkan secara mutawatir dan ahad. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir sahaja. Okey, terima kasih. Siapa tahu makna mutawatir? Siapa tahu makna ahad? Siapa tahu? Siapa tahu? Secara berperingkat Ustaz. Lain? Mutawatir siapa tahu makna? Ahad dia ada dua perkataan lah. Mutawatir satu makna, ahad satu makna. Siapa tahu? Diturunkan kepada seorang Ustaz. Hampir dekat. Tu. Hampir dekat. Okey. Tak apa, kita tengok sini saya ada buat ni. Sebab saya ada bagi dekat Google Classroom tu. Nanti boleh tengok kemudian tak buka Google Classroom ni, saya ada bagi nota ke. Buka tak? Buka Ustaz, tapi tak habis lagi baca. Tak habis lagi baca. Yang nota tambahan. Ustaz, ya. Mutawatir ni berturut-turut Okey, lebih kurang lebih kurang. Okey, kita tengok kat sini. Okey, tengok. Makna al-mutawatir maksudnya at-tatabu'. Dia mengikut. Maksud mengikut di sini hadis, saya baca hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak. Okey, saya baca dulu. Pertama, hadis tu orang dia banyak, riwayat tu banyak. Perawi tu ramai. Saya dah terangkan apa makna perawi. Okey, yang mustahil menurut adat bahawa mereka sepakat untuk berbuat dusta. Contohlah, maksud mutawatir ni contoh. Okey, belajar Smart Hafiz ni batch 7 ada lebih kurang 24. Okey. Jadi saya kata kelas pukul 10 pagi. Semua kata jadi daripada 24 tu saya bagi tu kat guru WhatsApp kelas PKS 10 pagi. Jadi semua tak sebut semua sebut ya.
kelas Ustaz Farhan pukul 10 pagi, itu mutawatir. Semua dengar, semua baca, semua setuju. Itu paling mutawatir. Tak mungkin orang daripada 24 tu ada seorang tipu. Contohlah dalam grup tu ada seorang nak tipu. Kalau nak tipu tu agak mustahil. Ustaz Farhan dah tulis secara jelas kelas pukul 10. Jadi nak kata tipu tu mustahil lah. Tiba-tiba ada seorang tipu. Bila ada seorang tipu, makna dia ni pelik lah. Dia sendiri yang tipu. Tu mana mutawatir. Maksudnya mutawatir yang pertama ni, dia cerita tu, hadis tu semua dengar. Tu mana tawatir. Okey. Lepas tu yang kedua, tak mungkin orang menipu. Macam tu. Contohnya kita ambil macam Al-Quran. Contohnya Al-Quran. Al-Quran tu mutawatir. Tak ada siapa yang kata Al-Quran tu adalah rekaan orang Arab, rekaan Nabi. Tak ada orang kata. Melainkan zaman kemudian. Jadi daripada sahabat tu, daripada Abu Bakar dan sebagainya, semua kata bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Itu maknanya mutawatir. Okey? Contohnya hadis beginilah. Saya bacanya. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Muhammad bin Bashar an Muhammad bin Amru an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqulu alayya ma lam aqul falyatabarra maq'adahu minan nar. Okey. Siapa yang kata ke atasku apa yang aku tak kata, maka tetaplah dia berada di neraka. Okey, ini hadis ni. Daripada hadis ni, man taqulu sampai minan nar ni, riwayat Ibnu Majah ni, menurut Imam Nawawi, hadis ni diriwayatkan oleh 200 sahabat. Bukan satu. 200 sahabat. Maksudnya ada yang guna lafaz yang sama, ataupun makna lafaz yang lebih kurang sama, ataupun makna lafaz yang ada sikit perbezaan. Yang paling penting maknanya sama, 200 sahabat. Nak beritahu ramai ni. Maksudnya bukan seorang, bukan dua orang, lebih. Nanti kita belajar lah. Ada jenis hadis yang seorangnya riwayat, dua orangnya riwayat, tiga orangnya riwayat, kita akan belajar. Tapi mutawatir ni lebih ramai sangat. Ada setengah ulama katakan lebih daripada 50 orang. Ada setengah ulama kata lebih daripada 70. Jadi nak bagi tu, kalau satu hadis tu diriwayatkan 50 hadis, 50 perawi, bermakna hadis ini adalah hadis mutawatir. Pada cerita ni cerita mutawatir. Jelas tak? Jelas. Okay. Ustaz. Ya. Tapi kalau macam bagi saya macam tak fahaman lagi makna mutawatir. Jadi kalau macam ada orang tanya makna mutawatir, jadi secara ringkasnya kita bagi tahu semua dengar dengan semua jelas macam tu. Lebih kurang macam tu Ni hadis ni. Hadis yang betul tu, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak. Maksud perawi yang ramai. Itu definisi pertama. Yang kedua, daripada 200 orang macam ni kan, hadis ni 200 orang, tak mungkin ada satu orang ni menipu. Tak mungkin. Jadi semua sepakat hadis ni memang 200 orang lah. Kalau tiba-tiba seorang tu tipu, siapa satu lawan 200? Siapa betul? Mesti 200 betul. Masa seorang tu yang tipu, masa seorang tu ada masalah lah. Contoh kelas kita macam ni lah. Kita ada 24 orang, kelas dah ramai dah. Tiba-tiba ada seorang kata, mana ada lah Ustaz Farhan kata kelas pukul 11. Masa orang tu something wrong lah dengan dia ni. Macam tu. Jadi itu maksud dia tak mungkin tipu dan ramai, itu maknanya mutawatir. Macam tu. Itu baca hadis ni. Hadis ni ulama dah kaji dah. Jadi nak mudahnya kita akan tengok ada hadis mutawatir, ulama akan sebut hadis ni 200 orang, ada ni 50 orang. Dan hadis mutawatir ni tak banyak. Sebab tu hadis kursi dan hadis Nabawi, dia punya periwatannya boleh guna mutawatir, boleh guna zan. Nanti saya akan terangkan mana zan. Tapi kalau Al-Quran ni mutawatir saja. Maksudnya tak mutawatir ni, contoh jami' Quran. Bila Nabi kan ajar Quran kepada sahabat, ada tak Nabi ajar seorang-seorang je? Tak. Semua tahu, contohnya Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi. Orang kata ini semua surah Al-Baqarah. Tiba-tiba ada satu sahabat kata, ini bukan surah Al-Baqarah ni surah An-Nas. Maksudnya itu
itu ada pendustaan. Jadi semua sahabat mengatakan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi itu adalah surah Baqarah. Gitu. Jadi Al-Quran semuanya mutawatir. Tetapi hadis ada mutawatir, adanya ahad. Kita akan tengok apa itu ahad pula. Okey. Okay, kalau ahad kita tengok sini. Nanti kita akan nampak contoh lain supaya lebih jelas. Okey. Tak ahad tadi bahawa betul yang disebutkan bahawa seorang-seorang tadi. Okey. Kalau ahad daripada perkataan ahad di jamak, mufrad dia ahadun, kan? Wahid, al-wahid satu. Jadi hadis ahad tadi kita tengok tadi kan, dan ada periwatan. Jadi kalau hadis ahad atau khabar ahad makna sama, ialah hadis yang periwayatannya perawi tadi tidak sampai ke tahap mutawatir. Contohnya kalau mutawatir tadi ulama sepakat 50 orang. Sepakat begitulah. Contohnya kita ambil tadi macam ada ulama kata 50. Ada ulama kata 70. Kita ambil 50. Jadi 50 orang saja prasyarat, maksudnya hadis ni 50 orang dia riwayat. Dan 50 orang ni, kalau 50 orang ni maksudnya hadis ni mutawatir, dan hadis mutawatir boleh jadi kategorinya sahih. Itu maksud dia. Tetapi bila hadis ni ahad, hukumnya boleh jadi sahih, boleh jadi hasan, boleh jadi daif, boleh jadi sebagainya, maudhu' ke, syaz ke dan sebagainya. Dia seorang je dengar. Contohlah dalam kelas ni saya bagi tahu dekat Amin. Kelas pukul 10. Amin seorang je yang tahu, saya WhatsApp Amin kan. Jadi Amin pun bagi tahu dekat kawan-kawan dia yang lain. Ada setengah tak percaya Amin. Betul ke Amin ni? Macam tu. Ada kata saya percayalah Amin. Tadi mereka nak kaji pula Amin ni orang yang saleh ke, Amin ni orang yang penipu ke, Amin orang yang benar ke, mereka kaji begitu. Itu mana hari Ahad. Kalau 40 orang, 24, kalau saya beritahu dalam grup WhatsApp 24 orang, semua orang dengar. Jadi semua orang tak perlu nak cara macam-macam. Tapi kalau saya bagi tahu kat seorang, dia jadi makna hadis ahad, orang boleh petikai betul ke? Betul ke? Macam tu. Kalau mutawatir tadi, confirm dah betul. Begitulah makna dia. Okey? Jelas tak? Jadi kalau hadis ahad tadi boleh jadi sahih, boleh jadi hasan, boleh jadi daif, boleh jadi sebagainya. Hukum dia boleh berubah-ubah. Okey? Jelas tak makna dia? Jelas Ustaz. Okey, contohnya hadis ni tak apa kita ambil contoh lah. Contohnya hadis ni banyak macam dia, tak apa saya baca di sini. Dan Nabi sebut da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sidqa tumu'ninatun wa innal kaziba ribatun. Okey. Tinggalkan apa yang menjadi keraguan kepadamu kepada yang menjadi kepada yang tidak meragukanmu, maka sungguhnya perkara yang benar itu mendatangkan keterangan. Dan sungguh perkara yang dusta itu akan mendatangkan keraguan. Ni hadis ahad. Maksudnya bila ada seorang saja perawi, orang kaji siapa perawi ni betul ke tak betul. Perawi ni soduk ke, perawi ni adil ke, perawi ni siqah ke, nanti kita akan belajar lah. Jadi ulama akan mengkaji. Perawi tu seorang saja. Jadi benda ni jadi perbincangan. Kalau ramai, tak adalah masalah. Tak ada masalah. Jadi dia mustahil lah contoh yang 24 ni, saya beritahu kelas kita pukul 10. Jadi semua 24 pelajar ni kata, so kata saya tipu. Itu mustahil. Melainkan kalau ada konspirasi, ada kelompok, itu lain cerita. Jadi bila kita belajar dan ada hadis ahad, dia ada pecahan-pecahan, nanti kita akan belajar. Adanya makna dia al-masyhur, ada makna al-aziz, ada makna al-gharib, adanya makna al-maqbul. Jadi benda ni perkara ni semua kita akan belajar akan datang. Tapi saya nak bagi tahu kalau hadis kursi, hadis nabawi, dia boleh dengan dua keadaan. Mutawatir dengan ahad. Tetapi Al-Quran riwayatnya mutawatir. Tak adanya ahad. Tak adanya seorang sahabat saja yang dengar. Surah Al-Ikhlas tu dia seorang je dengar. Tak ada. Semua orang dengar. Itu maksudnya hadis mutawatir dan hadis ahad. Boleh ada soalan? Tak ada Ustaz. Okey, kita lanjutkan. Seterusnya. Siapa nak baca? Penempatan status. Siapa nak baca?
Siapa nak baca? Saya Ustaz. Baca. Penetapan status hadis qudsi dan hadis nabawi sabit secara qat'i dan dhani. Al-Quran sabit secara qat'i sahaja. Okey, siapa tahu makna qat'i dan zanni? Saya tak tahu Ustaz. Semua tak baca ni, tak buka nota ni. Apa? Bila kita tengok slide ni. Okey, nampak? Nampak Ustaz? Okey. Nampak Ustaz. Qat'i maksudnya madallah, jarak sikit madallah ala makna muayyan, ta'ayyum pula. Madallah ala makna muayyan fahmu minhu ataupun fahima minhu wala yahtamil ta'wilan wala majala li fahmi makna ghairi minhu. Maksudnya suatu nas atau teks hadis ke Al-Quran ke yang menunjukkan makna yang tertentu yang difahami daripada teks tu nas tadi dan tidak dari dua makna, nas yang menunjukkan makna yang tertentu dan dapat difahami daripada makna nas tersebut. Okey. Apa dia ciri dia? Dan tidak mungkin mengandungi kemungkinan takwil, interpretasi. Maksudnya takwil ni kita boleh cerita contohnya kelas tadi pukul 10. Saya kata pukul 10. Contoh saya tulis pukul 10 kan. Jadi orang kata 10 pagi tu 10.05 minit ke, 10.10 minit ke, 10.12 ke, 10.13 ke. Jadi orang boleh takwil, boleh huraikan, boleh takwil, maksudnya boleh cerita benda yang lain. Jadi kalau saya sebut tadi pukul 10 pagi tepat, maksudnya tak ada 10 minit, 1 minit. Tu tak boleh takwil. Tapi kalau dikatakan pukul 10, macam kita lah. Orang kata kat mana tu? On the way. On the way tu 1 minit lagi. 10 ke, 11 minit ke, 15 minit ke. Jadi begitu. Contohnya saya bagi lain, kota ini dia tak boleh takwil. Saya kata kerja kena hantar hari Ahad pukul 12 malam, sebelum pukul 12 malam. Tapi ada hantar pukul hari Senin lah, hari Selasa lah, ada yang tak hantar ke. Itu dah mula interpretasi yang takwil yang pelbagai. Di kota ini kita tengok benda tu tak boleh berubah. Dia kekalnya begitu. Kita kata contoh. Lepas tu serta tidak ada peluang untuk memahami makna selain makna tersebut. Tak ada peluang dah. Kalau dia kata pukul 10 pagi tepat, pukul 10 pagi tepat. Tak boleh pukul 10 1 minit ke, 10 2 minit ke, 10 30 saat ke, tak boleh. Tak ada peluang langsung. Itu contoh mudah lah. Tadi contoh kota ini. Contohnya Al-Quran. Allah Qul huwallahu ahad. Allah sebut kan. Jadi kota ini dah. Allah tu yang esa. Tak boleh kata Allah tu dua. Tak boleh kata tiga. Kita pun kata satu tu boleh makna dua lah. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau ahad tu memang maknanya satu. Lain lah kalau kata Qul huwallah titik. Jadi adalah boleh takwil. Bolehlah bincang lagi. Macam tu. Bahayanya kalau kita tak faham betul. Tapi ayat ni direct terus. Qul huwallahu ahad. Sebab tu para pelajar bila nak baca Quran ni, dia ada bab yang penting. Dia panggil wakaf dan ibtidak. Mana kita nak berhenti, mana kita nak mula. Tu kena belajar. Sebab tu jangan kita berhenti ke tempat-tempat yang salah makna. Kan? Kita kena tengok benda tu lah. Ada bila kita berhenti ni makna ni akan jadi lompong. Ada bila berhenti ni akan makna jadi salah. Jadi tak apa. Yang paling penting belajar ni. Qul huwallahu ahad. Jadi dia punya wakaf dia dekat ahad tu. Jadi orang tak boleh takwil. Jadi bila tak ada takwil maksudnya qat'i. Ayat ini menceritakan Allah itu esa. Gitu. Sama juga sunnah mutawatirah. Sunnah mutawatirah sama lah makna mutawatir. Sama jugalah. Innamal a'malu binniyat. Maksudnya daripada kalau baca hadis ni dia seorang je daripada Ibnu Umar. Tapi
yang ambil daripada Ibnu Umar ni berpuluh-puluh sahabat yang ambil daripada Ibnu Umar. Jadi maksudnya dia panggil hadis mutawatir. Qat'i dia jelas. Jadi dia tak ada tak boleh nak ditakwilkan. Mana boleh kata innamal a'malu binniyat, kita pun kata perbuatan ni menggunakan niat. Tapi kalau tak niat boleh tak boleh? Niat tu macam mana? Nak kena lafaz ke tak perlu lafaz? Tak perlu dah. Selesai. Contoh nak solat. Kita niat nak solat zuhur, sembahyang terus tak perlu lafaz. Lebih kurang begitulah. Itu panjanglah pandangan fiqh. Tapi tak apa, yang penting kita ada niat tu sendiri. Nanti para pelajar akan belajar juga akan datang, iaitu ada qat'i as-subut, al-qat'i ad-dilalah. Ada dua tadi kita akan belajar. Cuma hari ni kita nak belajar kat situ. Kita nak tengok sini qat'i ini maksudnya bila kata qat'i tu, Al-Quran tu qat'i. Al-Quran tu memang dah tahu Al-Quran tu memang kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Memang jelas. Tapi dalam Quran tu ada qat'i sebut, ada al-qat'i ad-dilalah. Nanti pelajar akan belajarlah. Cuma untuk sekarang ni kita nak faham Al-Quran itu qat'i. Itu secara jelas. Tapi dari hadis kursi, hadis zan, dia boleh hadis kursi dan hadis nabawi dia boleh makna ada zan. Kita tengok makna zan dulu. Kan? Zan ni maksudnya nas yang menunjukkan sesuatu makna yang dapat ditakwil. Dia tu boleh ditakwil. Apa makna dia? Jadi contohnya teks yang mempunyai makna lebih daripada satu. Orang boleh fikir macam-macam takwil. Dia boleh jadikan hukum, boleh jadikan sandaran, boleh jadikan perbincangan ulama. Kan? Contohnya saya ambil susah sikit hadis ni. Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Kan? Sebab tu kita tengok ada sahabat tengok Nabi solat begini. Ada sahabat tengok Nabi solat begini. Ada sahabat Nabi solat tangan kat bawah. Macam tu. Ada sahabat Nabi nampak Nabi tak kunut. Ada sahabat nampak Nabi berkunut. Itu dia panggil makna tu lebih daripada satu. Itu contoh mudah lah. Kita ambil contoh yang agak payah sikit. Kita ambil contoh tadi lah. Contoh solat. Jadi bezanya qat'i dan zanni, dia pun zanni pun ada subut, ada adilalah. Kita tak perlu tinggal dulu. Tapi pada belajar kena ingat kalau qat'i tu kita dah tahu Al-Quran tu qat'i. Teks dia tu macam zalikal kitabul la raiba fi. Itulah Quran tiada keraguan. Tadi kita tak boleh nak imputasi Al-Quran ni bukan Quran. Boleh merujuk kepada Bible. Tak. Bila guna Alkitab bermaksud semua ulama sepakat Alkitab itu Al-Quran, kan, dan kitab-kitab samawi. Jadi kalau kata kitab sejarah ke kitab sains ke tak boleh diterima. Tapi kalau zanni ni maksudnya dia boleh pembincangan. Makna dia boleh. Tadilah sallu kama raaitumuni usalli. Okey? Boleh? Jadi bezanya qat'i dengan zanni. Sebab tu hadis kursi ni dia boleh ditakwil, boleh dibincang. Tetapi kalau Al-Quran ni dia dah qat'i, dia ada. Tu nanti kita akan belajar lah. Ada, takkan Al-Quran tak boleh ditakwil? Ada. Tapi untuk permulaan ni pelajar kena ingat qat'i dan zanni dari sudut bahasa dulu. Sebab saya terang tadi Al-Qat'i pun kita ada Al-Qat'i subut, ada Al-Qat'i ad-dilalah. Nanti kita akan belajar lah dekat datang. Boleh? Jelas tak apa makna setakat ni untuk Qat'i dan zanni? Boleh? Boleh Ustaz. InsyaAllah. Okay. Tak faham boleh tanya. Okay, sikit lagi. Okey. Mujizat siapa nak baca? Saya Zat. Okey. Kemukjizatan. Hadis Qudsi, hadis Nabawi. Tidak mempunyai unsur mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung. Ya. Okey, ini senanglah. Faham? Okey, adab siapa nak baca? Saya Zat. Okey. Adab. Kedua-dua hadis ini boleh disentuhkan dalam keadaan berhadas. Al-Quran hanya boleh disentuh dalam keadaan suci daripada hadas. Okey.
Terima kasih. Jadi untuk permulaan ni, ya tak apalah, untuk akan datang kita akan bincang lagi lah adab. Yang paling penting secara sepakatnya, kalau hadis, kitab hadis kita boleh pegang kan, kalau kita berhadas. Kalau Quran tak dibenarkan untuk memegang Quran. Itu secara ringkas sajalah. Tapi tak apa, itu pembincangan yang akan datang. Okey, kita pergi terusnya. Kepentingan ni baca sendirilah. Kepentingan ni boleh baca sendiri. Ya. Okey. Siapa nak baca yang ni? Hujah. Ni. Saya Ustaz. Okey, baca. Hujah untuk menolak dakwaan golongan orientalis dan anti hadis terhadap hadis. Golongan yang cuba menolak hadis sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya sentiasa wujud. Golongan ini wujud semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga zaman mutakhir. Ini melalui pelbagai cara dan teknik yang berbeza, tetapi matlamatnya sama antara golongan tersebut ialah golongan orientalis dan anti hadis. Okey, baik. Ya, terima kasih. Siapa nak baca pula yang ni, golongan anti hadis? Saya Ustaz. Okey, baca. Mereka yang menolak hadis dan hanya menyeru umat Islam untuk beramal dengan Al-Quran sahaja. Mereka ini terdiri daripada orang Islam dan bukan Islam. Golongan anti hadis. Okey, terima kasih. Cuba baca dulu. Siapa nak baca lagi? Saya Ustaz. Ya. Golongan apa ni Ustaz? Sarjana. Kan ni golongan ni. Yang Ustaz Sarjana. Okey. Golongan sarjana barat yang terdiri daripada orang-orang Yahudi dan Kristian yang mengkaji dan membuat penyelidikan mengenai hal-hal ketimuran. Ketimuran khasnya berkaitan agama Islam, bertujuan untuk menimbulkan keraguan umat terhadap agama Islam. Okey, terima kasih. Okey, pelajar tengok sini. Saya ada buat satu slide kat sini. Okey. Saya ringkas okey. Orientalis, pertama disebut orientalis ataupun orientalism. Ia merujuk kepada orang barat. Okay, pertama kena ingat orang barat nampak. Okey, orang barat yang mengkaji tentang tamadun dan selok-belok agama Islam. Itu dia. Dia orang barat ataupun kita panggil sarjana tu. Sarjana tu macam kita, kalau kita dah habis, kita ada contohnya sekarang ni SPM. Lepas SPM, diploma. Lepas diploma, ijazah. Ijazah tu bahasa lainnya sarjana muda. Kalau master, sarjana. Macam itulah. Jadi sarjana ni orang yang intelektual lah, orang yang bijak. Macam tu. Jadi mereka ni orang barat yang mengkaji tentang tamadun dan selok agama Islam. Itu orientalis ni, mereka mengkaji Al-Quran. Tu saya pernah sebut dulu. Saya pernah sebut kita ada Ahmad Subhi Mansur. Tu orang Islam tu. Ada orang Islam, ada bukan orang Islam. Dan mereka ni, tapi yang orientalis ni orang barat dia bukan Islam. Dia kaji Quran, dia kaji hadis, dia kaji sejarah, dia kaji bahasa Arab. Mereka ni bukan biasa-biasa. Mereka ni kalau baca Quran, dia orang baca satu persatu. Sebab tu ramai orang barat, mereka punya hebat. Mereka baca terjemahan, yang ada bahasa Inggeris dia orang baca terjemahan. Cuba tengok kita nak baca terjemahan pun seminggu sekali pun belum tentu. Tapi barat, jangan main-main. Mereka ni orang yang celik pandai. Mereka ni orang yang bijak. Bahkan mereka tahu tujuan mereka ni adalah untuk menjatuhkan umat Islam. Sebab tu saya ceritakan sikit, orang dari sini muncul bila perang salib tahun ke-600 ke-500 Hijrah. Mereka dah lawan yang perang salib. Kan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia lawan perang salib ni, bila dia lawan, mereka tak boleh lawan perang.
Sebab dia tahu umat Islam ni jihad dia kuat. Jadi mereka pun dah habis ketandusan nak kalahkan umat Islam. Mereka buat apa? Mereka lawan umat Islam dengan cari ilmu. Mereka serang pemikiran, mereka serang tentang apa masalah Quran, apa masalah hadis, apa sejarah Islam, apa bahasa Arab. Mereka akan kaji di situ. Sebab tu para pelajar, orang barat, mereka ni mengkaji Quran untuk mencari kesilapan. Sebab tu kita umat Islam kena cerdik. Sebab mereka tahu tak kita ni malas. Buat kerja pun tak, baca buku pun tak, bagi mota pun tak. Orang barat tak. Bagi satu buku macam ni, diorang boleh habis 1 hari, 2 hari diorang boleh habis. Macam tu. Kalau kita baca buku, target sebulan satu buku. Sebab tu orang nak jadi bijak, nak jadi orang sarjana, nak jadi orang cerdik pandai, nak berjaya dalam hidup, memang kena baca buku. Untuk orang barat, mereka ni bukan sembarangan. Mereka tahu kunci kejayaan Allah sebut dalam surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Mereka tahu benda tu. Tapi mereka amalkan. Kita baca hari-hari Quran. Kita tahu Quran, kita hafal Quran, tapi sekadar satu apa pun tak tahu. Itu nak bagi tahu para pelajar pentingnya orang membaca Quran dan mentadabbur. Itu sebagai seringnya teguran pada kita semua. Allah sebut, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa kamu tak kaji Quran? Asal kamu tak tadabbur Quran? Hati kita ni dah tertutup ke? Itu Allah sebut pada kita lah. Sebab tu orang barat ni boleh ke depan. Orang Islam ni makan lama makan ke belakang. Siapa pegang ekonomi? Bukan umat Islam. Siapa pegang pembuatan kereta? Bukan umat Islam. Negara-negara barat, misalnya kata ke Arab Saudi, misalnya kata ada minyak paling kaya. Apa yang Arab Saudi buat? Ada tak kereta daripada Arab Saudi? Tak ada. Pakai kereta BMW juga. Pakai buatan Jerman juga. Pakai buatan Amerika. Kapal selam. Mana kita ada? Mana ada? Kita nak vaksin. Vaksin pun umat Islam pun kita ambil kat Yahudi lah. Ambil kat Amerika lah. Ambil kat China lah. Tengok. Mereka mengkaji. Umat Islam dulu tak macam tu. Jadi kita tanya dari kita lah. Jadi kita ketahui bidang kita ni kepakarannya macam mana. Contoh, saya tahu sikit-sikit tentang bahasa Arab. Jadi saya nak mengkaji bahasa Arab, apa yang barat membincangkan tentang bahasa Arab, mereka salah faham. Sebab tu kita kena tahu minat kita. Sebab tu saya masuk dalam bidang bahasa Arab, saya ambil master bahasa Arab supaya kita tahu, barat kata salah. Jadi kita boleh kata ini pahaman yang tak betul. Jadi kita adalah sumbangan sikit, walaupun tak banyak. Kita ada buat sesuatu untuk agama. Lepas tu belajar, rajin-rajinlah belajar. Tapi nak beritahu orang tadi sini bukan bahasa. Antara tokoh yang saya nak tunjuk kat sini, ada 10 minit ni saya tunjuk kat sini. Dan ada seorang tokoh yang orang panggil apa, nama dia digeruni lah. Bukanlah digeruni sangat pun. Tapi orang menjadikan dia ni sebagai idola lah. Ini nama dia panggil Godzilla. Okay. Godzilla ni orang Hungary, dia bukan hanya kaji pasal Muhammad. Dia ni dah tokoh sarjana yang antara terawal yang mengatakan hadis ni, tak akan tengok nanti ada benda-benda yang tak patut. Siapa yang tulis hadis? Takkan Nabi yang tulis hadis? Nabi kan ummi. Lepas tu bilakah hadis tu ditulis? Inilah tokoh dia, Godzilla. Dia mengkaji hadis. Dia mengkaji Al-Quran. Dia mengkaji bahasa Arab. Godzilla ni boleh baca kitab Arab. Bayangkan. Dia orang yang hebat. Sebab tu dia mengkaji bukan nak beriman. Dia nak mengkaji untuk menjatuhkan umat Islam. Untuk meragukan umat Islam. Godzilla ni, para pelajar nak tengok, dia punya pengaruh bukan orang barat saja yang ikut dia. Bahkan ada umat Islam pun yang hebat-hebat ikutnya dia. Ramai. Daripada Al-Azhar pun ada. Apa saya tak perlu sebut nama dekat sini. Tapi nak beritahu betapa hebatnya pemikiran dia ni. Sampaikan umat Islam boleh terpengaruh. Sebab tu belajar, kita kena ada ilmu. Dan kalau kita tak ada ilmu, orang boleh pancung kita macam tu je. Sebab tu tengok ajaran sesat dekat Malaysia misalnya, orang tolak hadis bagaimana. Semua pengaruh-pengaruh yang hebat. Sebab mereka membaca. Bila umat Islam tak membaca, kita nak terang pun tak faham. Apa benda ni? Apa Quran kata apa? Kita nak bagi hujah pun tak boleh. Mereka ada hujah. Kita tak boleh lawan dengan hujah mereka. Jadi benda ni ketandusan ilmu. Sebab tu kena rajin membaca, rajin menuntut ilmu. Ini antara tokoh. Banyak buku dia tentang Godzilla. Okay. Ini antara tokoh yang kita akan tengok. Okay. Yang kedua kita akan tengok tadi. Dan seterusnya ialah dulu saya pernah kongsikan tentang Kasim Ahmad.
Itu antara tokoh yang terawal lah. Kasim Ahmad ni 1980, 1970. Saya tak nak cerita tentang dia. Tapi dia antara tokoh yang terawal di Malaysia yang mengetengahkan isu hadis. Perlu buat penilaian semula. Dia kata dia bukan tolak hadis semua, saya tolak sikit-sikit je. Saya tolak benda yang bercanggah je. Macam tu. Banyaklah isu dia tu. Tu saya ada bagi nota dekat Google Chrome. Siapa nak baca. Jadi kita sini ada lepas. Jadi kalau yang sebelum tengok ni saya buka sekali lagi video supaya pelajar boleh nampak lah siapakah lepas dekat sini. Kita kongsi sekali lagi ikut siapa yang mendengar. Macam tu. Okay. Ni buku dia. Jalan Terus. Pak ni dia tak lepas. Dengar tak? Dengar. Dengar ke? Okay. Sebab mereka tak tahu. Mereka tak tahu untuk melihat surah Al-Hujurat ayat 12. Mereka duk perform apa yang orang cakap atas cerita ini, dia ni cerita ini, dia ni cerita ini. Hadis riwayat. Yang tu. Yang Quran tu kata-kata Allah tu. We give no damn fuck about it. We say what we want to say. Yahudi mana aja apa ni sebenarnya? Masa Rasulullah itu ada hadis dah ke? Dia tak ada. Ada. Siapa yang catat? Dia suruh catat ke? Al-Quran tu tak cukup ke? Sesungguh terang dan tiada sanksi ke atasnya. Cuba baca surah Al-Baqarah ayat 2 tu dulu. Okey. Itu ringkasnya yang berada di Malaysia. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita tengok gerakan-gerakan ni bukan biasa-biasa. Sebab tu kita belajar ni jangan belajar kena bersungguh lah. Kalau ikutkan mereka ni, kalau kita dengar Ustaz Nur Idrus, tapi ada Afiq Jan tengok tadi, boleh tengok video-video dia, boleh tengok perbahasan dia dan sebagainya. Kita akan tengok betapa dahsyatnya golongan ini. Betapa dahsyat. Mereka ni orang yang pandai. Mereka ni membaca. Mereka boleh tulis buku. Dan orang baca tengok. 10,000 dalam buku dijual dalam 10 hari. Mereka ni kalau masa kami kat universiti tu, golongan ni setiap minggu buat bedah buku. Baca buku, kalau kami kita ada quorum bedah buku. Semua orang masing-masing. Di kat universiti perbincangan lagi hebat. Tu pelajar ada rezeki masuk universiti, kita akan tengok bagaimana pemikiran kita perlu diasah. Bagaimana kita nak bentuk pemikiran kita. Sebab tu terutama pelajar lelaki kena bersungguh, pelajar perempuan kena hati-hati. Kadang-kadang kita ni takut tersilap langkah. Kita sangka kita dah faham Quran. Kita sangka kita ni dah tahu segala-galanya, tetapi kita sebenarnya kita tak tahu apa-apa pun. Lepas tu bila orang dah mula nak benda-benda macam ni, kita pun mudah terpengaruh. Sebab tu para pelajar pentingnya kita mengetahui perbahasan ilmu. Mereka orang hebat para pelajar, mereka pandai-pandai, semua ada ijazah. Mereka kalau nak tengok boleh tengoklah. Cuba saya tak nak dedah kat sini. Pelajar-pelajar boleh cari sendiri, tengok mereka macam mana mereka berfikir. Mereka berfikir bukan sekadar berfikir. Mereka berfikir kadang-kadang mereka nak salah pun susah juga. Tapi sebabkan ego. Sebab tu bila kita menuntut ilmu ni, kita kena sebut innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Bila nak menuntut ilmu, kita kena ada takut pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita akan rasa insaf. Kalau kita dah buat salah, kita rasa insaf. Kalau kita lewat solat, kita rasa insaf, kita bertaubat. Tapi mereka lain. Mereka ni kalau kita nak baca dia punya fikiran, kita kena berada dengan dia. So, dulu ada seorang kenal. Siapa kenal Ben Sali? Saya kenal. Fijan kenal lah. Dia pernah datang buat saya di UAE, saja dia di UAE lah. Dia pernah datang, kami punya NGO pernah buat satu forum dengan dia, kita berdebat dengan dia. Saya ni orang tengah je lah, orang tengah pula, orang audiens lah, pendengar dia. Jadi kita tengok macam mana dia berdebat, macam mana kritikan dia. Orang dia sangat hebat, orang dia pandai. Sebab dia membaca buku. Jadi pemikiran dia fikir why, how. Kenapa, bagaimana, kenapa, apa benda ni. Itulah pemikiran. Sebab ni mereka mencari jalan. Mereka nak tahu apa sebenarnya yang ada. Jadi kalau kita tak cukup dengan ilmu, kita tak boleh nak bincang dengan ni, kita boleh kata hang kafir ya. Macam tu je umat Islam. Tak.
Sebab tu wajadilhum billati ahsan, kita kena berdebat dengan golongan ni. Kita kena berdebat. Sebab tu usaha macam mana kalau lepas ni kita ada Ustaz Nur Idrus. Tadi Facebook ni saya ambil daripada Dr. Kamilin. Ramai golongan berdebat yang orang. Cuma mereka ni takut nak berhadapan. Mereka bersembang-sembang tapi mereka ni wawancara mereka sangat hebat. Tamunya Ben Sali, orangnya bukan carang-carang. Boleh tengok kat Facebook Ustaz Nur Idrus, dia akan tengok macam mana dia berdebat, macam mana dia berbincang. Benda ni berlaku, benda ni berlaku. Tapi pun nak belajar, benda ni ingat bukan remeh. Benda ni bukan remeh, benda ni besar. Pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan Al-Quran, yang kedua berkaitan dengan hadis. Ini sumber kita. Sebab tu para pelajar, kita ni kalau kita tak ada cukup ilmu, kita nak berharap pada orang macam ni agak susah. Kita kata dia ni kafir je lah, dia ni macam tu je. Sebab kita tak boleh lawan yang hujah. Mereka tak nak gitu. Mereka nak what do you have? Apa kamu ada? Itu. Apa hujah kamu? What's reason? Tapi kalau tak ada hujah, kita mati macam tu je lah. Kita mati. Kita ambil satu contoh sebelum kita habis ni, kita ambil satu contoh. Siapa nak baca yang terakhir ni? Satu contoh je. Dakwaan negatif. Saya Ustaz. Okey, boleh baca. Yang nombor 1 ni Ustaz. Ya. Dakwaan negatif. Hadis Rasulullah SAW adalah rekaan umat Islam yang terkemudian dan tiada hubung kait dengan Rasulullah SAW. Hujah ulama Islam menolak dakwaan negatif. Penemuan bukti bahawa hadis sebahagian besarnya telah dicatat semasa Rasulullah SAW masih hidup melalui penemuan sahifah beberapa sahabat dan tabi'in yang tercatat hadis di dalamnya seperti sahifah Abdullah bin Amru Al-As dan Hammam bin Munabbih. Okey, ni contoh mudah lah, dakwaan negatif. Dakwaan yang mengatakan bahawa pertama tadi lah, yang kata ni antaranya Godzilla tadi lah, rekaan umat Islam. Sebab nanti pelajar akan jumpa satu hadis. Nabi sebut man yaktub ghairal Quran falyamhu. Siapa yang tulis selain Al-Quran maka hendaklah dia padam. Tu ada satu hadis. Ada satu ungkapan Nabi. Jadi mereka pun dakwa siapa sahabat macam mana nak tulis Quran, macam nak tulis hadis. Ini yang pertama. Tapi mereka lupa sebenarnya dah ada sahifah. Maksudnya sahifah ni ada buku lah panggil, bukanlah buku, dia macam kertas-kertas, catatan-catatan. Sebab tu dalam bidang hadis ada ulama yang dah tulis. Sebab tu kalau baca nak tengok perkara ni, tengok bagaimana Dr. Kamilin dia telah huraikan berjelas. Antaranya ada sahifah Abu Bakar, sahifah Umar Al-Khattab dan sebagainya. Maksud panggil manuskrip lah. Manuskrip tu ada. Dari mereka mendakwa benda tu tiada. Sebab Rasulullah meninggal, hadis tu dibukukan pada tahun 200 Hijrah. Iaitu pada zaman antara Imam Al-Imam Malik dan kitabnya Al-Muwatta pada zaman Khalifah Umawi. Jadi kitab Al-Muwatta tu Imam Malik susun. Orang kata Imam Malik tu tak pernah jumpa dengan Nabi. Macam mana dia boleh kata dia boleh tulis semua hadis tu? Jadi mereka tu sangsi. Sebab tu kita pernah belajar tu ada sanad. Sebab tu nak bagaimana Imam Malik dia ambil ni per hadis, dia bertemu dengan sahabat. Sebab tu nak tengok perkara-perkara begini, kita kena belajar sanad. Jadi mereka ni tak boleh percaya dengan sanad. Okey, yang kedua, kita ambil lagi sebenarnya. Kita ambil yang ni. Okey. Kita ambil yang keempat, siapa nak baca yang terakhir keempat ni? Siapa nak baca yang keempat? Saya. Okey, baca. Dia baca. Syukri, dengar. Bagi yang lain, siapa nak baca? Siapa nak baca? Adakah? Saya Ustaz. Okey. Yang keempat Ustaz. Konsep sunnah tidak pernah disebut pada zaman Rasulullah SAW dan ia timbul pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Okey. Uraian dia? Uraiannya, konsep sunnah wujud semenjak zaman Rasulullah SAW sebagaimana hadis alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin
yang bererti hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Penulisan hadis secara individu pada zaman Rasulullah SAW diteruskan pada zaman sahabat secara meluas. Okey, terima kasih. Okey, yang terakhir ni baca-baca. Okey, golongan ni dia mengatakan perkataan sunnah tak wujud lagi pada zaman Nabi. Mereka mengatakan bahawa ulama kemudian yang menceritakan tentang sunnah. Jadi sunnah tu apa? Mereka mempertikaikan. Apa sunnah ni? Dalam Quran tak sebut pun sunnah. Jadi kalau dalam Quran tu lebih kurang ada 17 ke 22 perkataan yang menyebutkan bahawa tentang Nabi. Tetapi ada ulama orang golongan ini mengatakan bahawa perkataan itu bukan pada Nabi. Contoh surah An-Najm. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Dan apa ni, Nabi ni takkan sebut satu benda-benda melainkan hawa nafsu, melainkan ia itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Mereka katakan itu adalah ayat Quran, bukannya sunnah. Jadi mereka pun buatlah interpretasi, takwil yang pelbagai, yang tak ada nas, yang tak ada hujah. Mereka faham sendiri je, bahasa Arab sendiri, baca kitab Arab tak kerti, baca usul fiqh tak tahu, hadis, metodologi tak tahu. Mereka ni kadang-kadang bukan nak, mereka tahu tapi tak mendalami selok-beloknya. Itu yang berada di Malaysia lah. Contohnya Lepat dah contohnya. Dia tu bukan kerti bahasa Arab. Tak kerti bahasa Arab. Tak tahu baca. So, kalau pelajar boleh cari satu kitab bahasa Arab, suruh dia baca tak kerti. Jadi perkara-perkara gini, mereka hanya tengok pada karya-karya bahasa Inggeris. Orang Inggeris Barat, orang tadi tak tulis macam tadi Dekat Zihir, dia tulis dalam bahasa Inggeris. Hadirin pelajar yang dirahmati Allah SWT, dia ada 4 perkara, pelajar boleh tengok sendiri. Saya ringkasnya seminit ni, pentinglah kita memahami ulum hadis dan kepentingannya bukan hanya melihat kita nak baca hadis dapat fadilat saja. Tetapi kalau kita masuk ke bidang hadis, antara yang paling penting nak tengok kesahihan hadis. Yang terakhir kita tengok ada golongan yang bukan mula dan telah merosakkan, membicarakan hadis keluar daripada konteksnya. Mereka bukan nak faham sangat tapi nak memecah belahkan umat Islam. Cukuplah ingat Quran, hadis tak perlu ada. Perkara ni perlu dielakkan. Pelajar yang dirahmati Allah SWT, baru saya terangkan sini, rajinlah belajar, rajinlah membaca. Yang semua subjek kalau nak berjaya kena rajin berusaha. Semua subjek kena begitulah. Kalau kita ambil sambil lewa, kita tak boleh pergi mana. Kan, itu saya pesan baik-baiklah. Nak SPM boleh lulus begitu saja lah. Tapi kalau nak jadi orang yang ada ilmu, kena lebih daripada itu. Itu saja. Wallahualam. Ada soalan boleh tanya kat WhatsApp kemudian lah. Yang baik tu daripada Allah, yang lemah tu, yang salah tu kelemahan saya sendirilah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.